Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dua kali hari ini. Sebelah pagi tadi pukul 6.25 dan sebelah petang 6.30. Ini siri tazkirah sebelum berbuka puasa. Ada 4 siri je. Siri yang pertama dah kita dah buat, hadiah buat anak. Minggu ni kita akan bercakap tentang meniti masa berbaki berdasarkan buku yang saya tulis bersama dengan isteri Puan Roza. Dan insyaAllah kita 7 lah ya. Sebelum tu saya nak terangkan sedikit Universiti Kuala Lumpur. Inilah penaja saya yang membenarkan saya untuk mengembara dan menyampaikan sedikit ilmu kepada masyarakat dengan satu syarat lah. Syaratnya kenalah cerita sikit pasal UniKL. Jadi hari ini saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, Universiti Kuala Lumpur adalah universiti swasta, bermakna kena bayar yuran. Yuran dia RM30,000, RM40,000, RM50,000. Mahal lah juga kan bagi orang-orang biasa. Tetapi student kita dah lebih RM30,000. Ramai orang tak tahu yang Universiti Kuala Lumpur ni adalah milik MARA 100%. Dan jadi dia milik MARA. Jadi siapa yang pendapatan dia bawah 8,000, keluarga dia bawah 8,000, boleh memohon pinjaman MARA. InsyaAllah dia akan tanggung yuran. Maknanya pinjaman kena bayar. Yang keduanya, dia akan bagi allowance sara hidup. Allowance sara hidup ini dalam 650 hingga 750 bergantung kepada lokasi. Sebut anak lelaki tak isap okok cukup, anak perempuan boleh hantar balik ke rumah mak kalau keluarga tu susah. Suruh anak tu belajar pandai-pandai, biarlah dia skor 3.5 ke atas, minta pengecualian daripada pembayaran. Katalah 3.5 tu bayar, yang sebenarnya tak adalah bayar sangat. Dapat 3 point, minta pengecualian 15% ke 20% bayar. InsyaAllah kita akan pihak MARA akan mempertimbangkan. Baik. Sound tak okey ke? Suara perlahan ni. Perlahan sangat. Tengok sekejap ya. Allahu Akbar. Tak ada semua okey. Bagaimana? Okey. Kita suara tak clear. Saya cuba dekatkan sikit. Okey. Jadi Universiti Kuala Lumpur ni dia ada macam-macam program, dia komprehensif. Ada di seluruh negara kecuali Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Bidang dia semua ada lah. Medical ada, engineering ada, business school ada, very big lah, very comprehensive. Dan tenaga pengajarnya kebanyakannya memang dah ada PhD lah. Okey. Jadi jemputlah. Kalau ada problem nak masuk UniKL, telefon saya 0193154444. Jangan telefon, WhatsApp. Nanti saya akan salurkan kepada pegawai yang berkaitan. Dia orang akan layan lah tu. Sebab saya kata ini calon saya ni. Okey. Baik, sekarang pukul 6.30 waktu di sini. Tajuk kita pada hari ini meniti masa berbaki berdasarkan buku ini. Buku Meniti Masa Berbaki yang saya tulis dengan Puan Roza. Dan saya nak ucap terima kasihlah kepada penerbit Galeri Ilmu kerana melayan kehendak saya. Masa dia orang offer untuk menerbitkan buku ini, boleh saya kata. Sebab saya biasa dengan Galeri Ilmu. Saya kata boleh. Tetapi ada beberapa syarat yang saya nak. Yang pertamanya, saya nak full colour. Jadi buku ni semua colour. Dan kertas yang digunakan adalah kertas majalah. Dan saya kata pada penerbit, saya kata follower saya ni ramainya orang yang dah berusia, umur 40, 50, 60. Jadi dia orang ni suka membaca. Tapi kalau lah buku-buku yang biasa kita tengok tu tulisan kecil, ya Allah, berpinah mata. Saya kata tolonglah tulis huruf dia besar sikit. Jadi itu pun dilayan. Dan Alhamdulillah lah, tulisan dia ni agak besar sikit lah
khusus untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sebaya dengan saya, yang mata tak berapa elok dah. Baik. Sini okey tak? Meniti masa berbaki. Masa nak diterbitkan buku ini, saya beritahu pada penerbit galeri pula. Telaga Biru, sorry, Telaga Biru ya. Telaga Biru. Saya beritahu pada penerbit Telaga Biru, saya kata saya nak cover depan tu menggambarkan keadaan tajuk meniti masa berbaki. Apa dia maksud meniti masa berbaki? Payah orang nak jawab menunggu mati. Dia tak jawab lagu tu. Dia jawab apa? Saat-saat akhir kehidupan. Nak sebut mati tu ramai orang susah. Tetapi spesifik tajuk buku ini meniti masa berbaki adalah untuk saat-saat kita nak mati ya. Dan saya kata saya nak begitu. Tiga designer yang buat cover ini bagi contoh kat saya, semua reject. Pasal apa reject? Tak sesuai dengan jiwa saya dan dengan Puan Roza. Akhirnya satu hari kameraman Telaga Biru datang ke rumah saya. Adalah 2-3 orang datang, ada nak bincang ke sesuatu. Dia pun tunjuk pada saya, Prof, saya baru balik daripada Kelantan. Ini gambar Pak Soh. Nama dia Pak Yusof. Pak Yusof, orang Kelantan kita panggil Pak Soh kan. Saya pun tengok dia, Pak Yusof ni, dia pakai semuta. Dia bukan serban tu. Orang Kelantan pakai semuta. Semuta ni kain lepas. Kain lepas tu adalah kain yang wanita pun guna juga benda tu untuk tutup dia punya kepala lah. Dan saya tengok Pak Soh ni dia memegang Al-Quran. Kemudian kalau gambar real dia nampak berkeduk sini. Oh, orang tua dah tu. Okey. Yang inilah saya nak, saya kata. Dia menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan sebab itulah foto ini dijadikan cover depan. Sebulan siap buku, saya dapat khabar Pak Soh telah pergi meninggalkan kami semua. Meninggalkan kita. Saya tak pernah jumpa dia pun. Kita doakan supaya Pak Soh diampunkan segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan kita akan bertemu di jannah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata menunggu saat-saat kematian, soalan yang pertama kita kena selesaikan pada hari ini. Settle yang ini, mudahlah hidup kita. Kenapa? Bila kita tahu apa yang akan saya tanya nanti, maka cara hidup kita insya-Allah akan bertukar. Apa dia? Soalan saya. Berapa lama kita hidup di dunia? Kalaulah kita tahu jawapan kepada soalan ini, insya-Allah jiwa kita, tingkah laku kita, perasaan kita dan cara hidup kita akan berbeza. Tapi mana-mana saya pergi pun bila tanya, orang kata, mana tahu ni kerja Allah, kerja Tuhan ni, ini perkara gaib. Memang ada diceritakan bahawa mati, ajal maut di tangan Allah SWT. Manusia tak tahu, tak boleh nak teka. Baik, saya kata saya boleh teka. Bila sebut macam tu, orang pun tengok muka saya kalau saya tengoklah kita sebagai penceramah ni, kita nampak muka-muka. Tu nak torak lah tu, nak pelawak lah tu. Kalau orang kata nak pelawak, nak menipu lah tu. Dah. Saya kata saya tahu. Saya tahu dalam konteks saya. Kenapa? Sebab dalam Quran dia cerita. Apa yang Allah cerita? Kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Allah dah beritahu dah, kamu hanya tinggal di dunia ini sedikit masa sahaja. Jawab tak soalan saya tadi? Berapa lama kita akan hidup di dunia? Ada orang kata, jawab lah. Berapa lama? Sedikit masa. Mana ada jawab tu? Saya umur 56. Ada orang umur 70, ada orang umur 60, ada orang umur 48. Sedikit masa tu, lama mana? Dia tidak menjawab soalan tu. Tak selesai masalah kita. Jadi saya menulis buku ini, saya cari ya solution dia. Ada tak lagi dalam Quran sebut pasal masa kematian ini, kehidupan ini? Cari sebab nak mencari, minta dengan Allah. Jumpa surah Yunus ayat 45. Dalam surah Yunus ayat 45, Allah kata apa? Dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Satu saat daripada siang hari. Kalau di public saya tanya, logik tak? Cakap betul-betul, logik ke tak logik? Ramai orang, Allah payah hanya pasal apa? Ini ayat Quran. Takkan tak logik. Tapi saya kata, ini ayat kamil. Bukan ayat Allah. Logik ke tak logik? Tak logik lah Prof, kalau ayat Prof.
Kebanyakan macam tu lah. Kalau budak-budak universiti jawab terus. Student saya bila saya tanya logik tak? Mana ada logik? Saya umur 56, dia umur 22. Ada orang umur 60. Habis 1 saat daripada siang hari macam mana? Saya bukalah. Saya kata sebenarnya sebab ini ayat Al-Quran, kena logik lah. Kena betul lah. Kena cari lah. Bila kita kata kita nampak tak berapa logik, kita kena carilah. Mencari kebenaran. Ini proses pembelajaran. Baik. Tuan-tuan, saya dah cerita satu pagi hari tu. Tetapi hari ni saya ulang sikit. Bila kita hidup di dunia, katalah kita semua ni hidup 100 tahun. Kemudian kita mati. Lepas mati, meninggal. Roza kata meninggal. Bila kita meninggal, maknanya kita akan dikebumikan, masuk dalam kubur. Kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dan Allah kata, Kamil, Roza, anak beranak awak semua terus masuk syurga tanpa dihisap. Dia pun kata juga, semua sekali yang dengar hari ni terus masuk syurga tanpa dihisap. Kalau kita masuk syurga, berapa lama kita akan hidup dalam syurga? Orang ini memang jawab mudah. Selama-lamanya. Mana selama-lamanya, saya kata? Infinity. Barulah sikit jawapan tu. Dia orang pun ketawa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita hidup selama-lamanya dalam syurga, maka tak ada apalah lagi. Seronoklah. Tapi katalah kita hidup di dunia 100 tahun, kemudian kita mati, kita masuk syurga, kita hidup 100 tahun dia di syurga. Apakah nisbah dunia dan syurga? Kita tengok. Ini matematik sikit petang-petang ni sebelum berbuka. Buat lapar tu. Senang, lepas ni kita makan je dah. InsyaAllah. Baik, kalaulah kita hidup di dunia 100 tahun, hidup di Firdaus 100 tahun, nisbah dia 50-50. Maknanya, kalau kita duduk di dunia ini, kita kerja, azan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena berhenti habis semayang, sebab kita tahu dah kita akan hidup di dunia ni sementara je. Lepas tu nak hidup di syurga pula. Kan? Sebab itu ramai orang ni dia tak ingat macam tu. Dia kerja, orang panggil pergi semayang ke masjid pun tak pergi. Orang lelaki lah, perempuan tak berhenti buat kerja. Solat di awal di akhir waktu. Jangan. Kena tahu tu kita hidup dunia ni sementara je. Tapi kita kata hidup di syurga selama-lamanya. Saya naik hidup di syurga 400 tahun. Nak ringkaskan cerita. Berapa nisbah dunia dengan syurga? 20 dunia, 80 syurga. Nampak tak? Dunia makin kecil, makin kecil. Dan kita kata kita hidup di syurga selama-lamanya, maka hidup di syurga 1000 tahun, 10,000 tahun, 1,000,000 tahun, 1 bilion tahun, dia akan terus. Infinity, itu yang kata infinity itu. Jadi bila kita bandingkan dengan kehidupan di dunia, dunia tak boleh jadi kosong. Tetapi dunia tetap ada nilai. Kerana kita hidup di dunia, barulah kita pergi ke syurga. Tapi nilai itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sebab itulah kalau kita patah balik ya, Allah kata apa? Mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar 1 saat saja dari siang hari. Pasal apa dia tak kata 1 hari? Dia kata daripada siang hari, separuh je. Sebab dia nak tunjukkan sebagai perbandingan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita hidup di dunia ni hanya 1 saat daripada siang hari, itulah pemikiran kita akan berbeza. Tak naklah kita buat jahat lagi. Tak naklah kita mengata orang, saya tak nak tinggal solat berjemaah di rumah Allah. Rasulullah nak bakar rumah orang yang tak pergi. Antara beriman dengan munafik kalau subuh dengan isyak tu. Tak nak saya. Tak nak saya tikam kawan saya daripada belakang. Kita cerita kawan-kawan kan. Tak nak saya buat naya kat orang. Nak juga saya bantu nak bagi sedekah. Ingat tak? Ada cerita orang dah mati, besok dia nak minta dengan Allah supaya kembali ke dunia ni. Pasal apa? Dia tak buat amal ibadat, tak buat sedekah. Dia nak balik buat amal ibadat yang itu. Jadi kalau kita tahu hidup sesaat, kita kejarlah masa tersebut. Itulah, ya Allah, saya tengah bersiap-siap ni, tiba-tiba datang mentabak daripada Melaka. Ada orang hantar mentabak Melaka. Amalia, ada Amalia. Terima kasihlah banyak-banyak. Dia teringat kat saya tu, hantar sampai pakai Grab. Grab yang naik motor tu. Saya tanya ni daripada mana ni? Agak-agak saya Melaka, saya hantar je tuan. Ya Allah, saya pun tengok daripada Amalia. Tambi Biryani. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasihlah banyak-banyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sedap. Memang sedap tu. Tuan-tuan, kita tengok ya. Ini laluan masa kita. 4 bulan 5 tahun 20.
Apa tu? Yang apa tu? 4 bulan 5. Hari ini. Hari ni. Jawab pun dia. Maknanya alhamdulillah lah kita dapat hidup bersama hari ni. Bergaduh sikit-sikit tu tak apalah. Kan? Saya ni bengking. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 4 bulan 5 hari ni kita masih hidup dan kemudian kita akan menuju kematian. Itulah yang namanya masa berbaki. Tahu tak kita bila kita nak mati ni? Ramai orang jawab, mana tahu, tu kerja Allah kan? Baik, saya kata kita buat ginilah, mudah. Kita buat gini. Saya umur 56. Ayah saya meninggal 58. Mak saya meninggal 59. Kalau mati tu ikut baka, ikut genetik, saya ada berapa? 55, 58. 3 tahun lagi. Pasal apa? Saya ada kencing manis, saya ada darah tinggi. Ayah saya ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Pasal apa? Saya pun ada. Genetik lah tu. Kenapa jadi macam tu? Kemungkinannya ayah saya suka makan nasi dagang, saya pun makan nasi dagang. Ayah saya suka makan pulut dengan kelapa, dengan apa ikan goreng rebus, ikan goreng rebus. Saya pun suka yang itu. Ayah saya suka lemak, daging dengan lemak digoreng. Roza pun dia kena goreng macam tu. Kalau masak daging, makan dengan ketupat. Masya Allah. Jadi ayah saya kena jantung, saya pun kena jantung. Beza saya dengan ayah saya satu je. Saya ada insurans, dia tak ada insurans. Saya kena jantung, terus dikejarkan. Kena 17,000, settle macam tu je. Pasal insurans bayar. Ayah saya buat appointment nak jumpa doktor pakar di Jetih tu, hospital Jetih tu, 3 bulan baru boleh jumpa. Itu beza dia. Tapi mati, tetap mati. Kalaulah mati tu ikut genetik saya, 3 tahun lagi. Baik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? 60 tahun Masehi, tahun Hijrah 63 lah. Kalaulah mati tu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ada 5 tahun. Tak takut lagi ke? Takut. Ni nak masuk 56 ni. Tinggal 4 tahun lagi kalau mati tu, meninggal itu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah buat kajian purata kematian bangsa Melayu 74. Untuk lebih tepat lagi, wanita 76, lelaki 72. Kalau saya ambil 72 tahun tu, umur kematian, rata-rata purata bangsa Melayu 72 mati, meninggal, maka 55 tolak 72 tolak 55, 17 tahun lagi kan? Saya selalu tanya orang, 17 tahun lama ke sekejap? Orang pun jawab, dalam masjid dia jawab ni. Sekejap bro. You tipu. Saya kata, mana 17 tahun tu sekejap? Kalaulah 17 tahun tu sekejap, penuh masjid ni orang semayang. Subuh ni melempah ruah. Semua orang kata, tak lama lagi aku nak mati. Berapa ramai pesara kerajaan yang umur 60 pesara tak pergi ke masjid? Dia ingat lambat lagi dia nak mati? Realitinya dia tak macam tu. Orang tak takut pun. Tetapi kalau kita faham betul-betul, umur 60 tu Rasulullah dah wafat. Purata kematian bangsa Melayu 72. Saya 17 tahun lagi. Tentulah kalau saya kata, tak lama. Yang sebenarnya, bila kita sampai umur 72 nanti, InsyaAllah tuan-tuan akan kenang apa yang saya kata ini. Ya Allah, macam semalam Prof kami yang kata 72. Hari ni aku dah 72. Masa yang nak dituju lambat, masa yang telah berlalu pantas sekali. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah. Kita nak pilih tahun mana Ada 3 pilihan. Ikut ayah saya, genetik lah untuk saya, ada 3 tahun lagi. Untuk mengikut Rasulullah SAW, ada 5 tahun lagi. Ikut orang ramai-ramai, 17 tahun lagi. Tuan-tuan jangan jawab, ini untuk saya. Tuan-tuan fikir sendirilah kan. Saya ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, mereka yang mengingati kematian adalah mereka yang bijaksana. Jadi, Masya Allah, Subhanallah, saya ingat kematian ni, saya ambil yang paling pendek lah, ikut ayah saya lah, 3 tahun lagi. Tetapi, tiap-tiap malam, saya berdoa dengan Allah SWT. Saya kata, Ya Allah, Tuhan ku, tolonglah aku, Ya Allah. Kau berikanlah rezeki kepadaku, rezeki usia. Panjangkanlah usiaku, Ya Allah, supaya aku dapat beramal ibadat kepadamu, Ya Allah. Bukan saya minta dengan Allah, saya nak panjang usia kerana nak naik pangkat, tak ada. Bukan saya minta dengan Allah nak panjang usia, bukan kerana nak tengok anak kahwin, tidak. Bukan kerana apa lagi yang kita nak tengok bab-bab dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengikut surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku.
Jadi apa yang kita buat semua untuk menyembah dan beramal ibadat kepada Allah. Tapi kalau Allah panjangkan usia kita, insya-Allah, kita tak tahu kan. Kita akan nampaklah kita akan nampaklah anak kita kahwin. Saya dapat lihat dah anak saya kahwin, cucu tak ada lagi. Asyik-asyik saya tanya, bila ni? Tokyo je anak saya. Lepas tu saya tak tanya dah lah. Ikut pandai kau lah. Rezeki ini datangnya daripada Allah. Anak-anak ni pun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, subhanallah. Bila kita keadaan begitu, kita rasa masya-Allah, subhanallah. Kita tahu masa kita ni sangat pantas bergerak, beredar, dan kita juga faham masa yang kita hari-hari ini kan dia tak menunggu kita. Contohnya hari ni hari yang ke-11 berpuasa. Dah 1/3 bulan Ramadan tahun ni. Tak lama lagi habis dah bulan Ramadan. Dan apa lagi yang kita nak tengok ya? Bila kita sekarang ni, kalau kita tengok ni, tengok semula ya. 4/5 sampai saat kematian kita, itulah yang dinamakan masa berbaki. Dan kenapa kita hidup sampai sekarang ni? Kerana Allah sayang lagi kat kita, Allah mengasihi kita lagi, Dia bagi penangguhan masa. Okey, kenapa? Dalam surah surah Nuh ayat 4, Allah kata apa? Kan kita tak mati lagi ni, dia boleh mati bila-bila masa saja. Dia kata apa? Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Maka segeralah beribadat dan bertakwa, kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hal ini. Baik, saya warna kuningkan dia. Suatu masa yang tertentu. Kita sekarang ni umur macam gini, masih lagi hidup. Dia akan bagi masa kita sehingga ke suatu masa yang tertentu. Bila masa tertentu itu? Tengok betul-betul, perhati betul-betul, renung ayat tersebut. Ada orang jawab kat saya, dia kata apa? Bila matilah Prof. Saya kata kalau mati, saya kata kalau kita berdosa tak minta ampun dengan Allah, mati. Sampai matilah kita. Besok dihisap, besok dibangkitkan di padang mahsyar. Memang dah dosa banyak. Tentulah masuk neraka. Tapi dengan sifat Maha Pengasih Allah, dia boleh masukkan kita dalam syurga. Jadi bila masa yang tertentu tersebut? Lain orang, lain masa dia. Contohlah, maaf ya, saya cerita dan saya tulis dalam buku Travel Haji ni. Saya berubah ni, hidup ni berubah besar lah. Tahun 2006 lah. Sebab tu kalau kita tengok jalan perjalanan ada tarikh 2006, tapi sebab masa singkat saya tak ceritalah yang tu. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2006 saya menunaikan fardu haji. Saya tak nak pergi haji, tapi Roza berdoa 6 tahun. Allahu Akbar. Dan di sana saya melihat kebesaran Allah. Dan saya berjanji bila lepas melontar yang pertama tu, saya berjanji, saya kata ya Allah Tuhan, Tuhan, sejak saya datang ke Mekah, Madinah, ke Mekah ni, ya Allah tunjuk macam-macam dekat saya, ya Allah. Yang kalau saya balik nanti, kalau saya tak takut dan gentar kepada Allah, saya adalah sejahat-jahat manusia. Saya menangis masa tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya balik, saya minta dengan Allah, saya mewakafkan diri saya kepada masyarakat. Saya minta dengan Allah, biarlah aku habiskan usia aku ni dengan sekurang-kurangnya bercerita macam gini lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dan berubah saya tu pada tahun 2006 lah. Ada orang pergi haji 2, 3, 4 kali pun macam sama je hidup dia. Ada macam tu. Ada orang kena pergi umrah. Dan satu lagi perubahan yang besar dalam hidup saya yang menyentuh jiwa saya, apa dia? Tahun 2016, 10 tahun lepas pergi menunaikan haji. Kenapa? Saya telah dikejarkan ke hospital. Tuan-tuan, saya dikejarkan ke hospital di PPUM, Universiti Melayu tu. Masuk saja, doktor buat angiogram, masuk wire kat tangan ni, masuk liquid, tengok 5 minit je. Dia kata kat saya, tuan, satu saluran tersumbat 100%. Satu saluran tersumbat 92%. Satu saluran tersumbat 30%. Yang bawah 70 kita tak buat apa-apa. Yang kita akan buat ni, kita akan buat teruslah angioplasty. Tuan-tuan, satu saluran jantung saya tersumbat 100%. Pasal apa saya tak mati? Ini kena tanya Roza je. Itu yang saya tak suka. Kalau ada orang tu, saya paksa dia orang jawab. Pasal apa saya tak mati? Dia orang kena jawab. Dia jawab apa? Belum sampai ajal, Prof. Tahu pun.
Bukan saya kata, dia yang kata, belum sampai ajar. Maknanya, kalaulah kita tahu mati ini bukanlah kerana sakit jantung, mati ini bukanlah kerana denggi, mati ini bukanlah kerana aksiden, mati ini bila sampai masanya, dia tidak lambat dan tidak cepat sesaat. Habis pasal apa kau tak datang sembahyang semua ke masjid? Dah mu tahu dah mati tu bila-bila masa. Oh, senyap belakang lah. Tak adalah, bukan saya marah. Oh, jenis apa ni? Cara penyampaian aku tu. Dan Masya Allah, Subhanallah, kita tahu tuan-tuan, apa yang kita bincang ni semua orang tahu dah, tak payah nak cerita lah. Tinggal lagi kita diberi peringatan supaya kita berubah. Saya mengingatkan diri saya, dan saya harap orang lain pun dapatlah sikit, satu dua, untuk membentuk diri kita, menunggu saat-saat akhir kita hidup di dunia ini. Kita tak ada apa dah, kita tak nak apa, tuan-tuan. Saya betul cakap tu terang, tak ada apa faedahnya. Ada orang kata, sebab cara saya bercerita ni, maksudnya ada orang kata kat saya, dia kata apa, dia tu ya Allah belagak sungguh cerita pasal dia je. Tak ada, saya menceritakan kebesaran Allah, tuan-tuan. Bukan saya nak cerita pasal saya ni siapa, tak ada apa je. Tetapi satu benda yang selalu saya cerita dengan orang pasal mengaji Quran. Selama berapa tahun saya kata, saya tak pandai baca Quran. Umur 40, barulah saya belajar Quran. Dan saya diberi oleh Allah SWT untuk belajar tersebut. Ada orang kata kat saya, dia kata, tapi Alhamdulillah dia berjumpa dengan saya, Prof, boleh ke Prof duk cerita kat orang apa ni, cerita buruk kita? Saya cerita buruk apa? Saya kata, yalah Prof duk cerita Prof tak pandai baca Quran gini. Baik, saya kata, bila saya cerita saya tak pandai baca Quran? Bila? Cuba you beritahu saya bila. Dia pun terpinga-pinga. Saya cerita saya tak pandai baca Quran setelah saya pandai baca Quran. Kalau saya cerita saya pandai baca Quran, orang kata riak pula. Saya nak mengajak orang tua-tua yang tak belajar Quran, yang tak mengenal huruf. Tengok ni. Saya umur 40 tahun. Profesor. Apa ni, ya Allah, pengarah kampus UiTM. Pun tak reti baca Quran. Tapi jangan malu. Saya nak tunjukkan contoh. Marilah kita belajar. Tapi bukan senang, tuan-tuan. Tetapi ada lah. Oh, saya nak ikut Prof Kamil. Dia kata, umur 40 belajar. Pergi belajar. Dan insya-Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur dengan apa yang telah berlaku. Bukan nak riak ke, bukan nak takbur ke, bukan nak cerita buruk kita. Saya memberikan motivasi kepada orang supaya, ya Allah, dia tu pun boleh, aku pun boleh, insya-Allah. Baik, 5 minit lagi pukul 7 kita berhentilah. Ada ibu-ibu yang nak siap-siapkan atas meja apa semua. Terima kasihlah kerana menyokong saya selama ini. Dan meniti masa berbaki ini untuk hari ini je. Kalau tuan-tuan beli ni, insya-Allah pus laju percuma je. Khas untuk kerana sempena hari kita bercerita tentang meniti masa berbaki. Tuan-tuan dan puan-puan, minggu depan hari Isnin, ini saya nak bercerita tentang buku baru kami. Yang pertama sekali, saya nak bercerita tentang Dia Tinggalkan Tanda, buku yang belum dikeluarkan daripada penerbit kena COVID-19. Okey. Sepatutnya sudah diedarkan sebelum ini, tetapi 2-3 hari sebelum siap tu larangan PKP ni. Jadi itulah ketentuan Allah SWT. Tapi saya akan bercerita lebih awal. Dan minggu satu lagi dia Allahu Akbar, Subhanallah. Cerita apa yang ceritalah dia ada di sisi. InsyaAllah tuan-tuan, kita berjumpa lagi besok pagi. Besok pagi sekejap je, 5 minit. Saya ingat bab 11. InsyaAllah bab 11 daripada buku beri 2 minit. Moga-moga mendapat sedikit manfaat. Mudah-mudahan kita akan bertemu di jannah nanti. Selamat berbuka puasa. Berdoalah sebelum berbuka puasa. Ia adalah di antara waktu yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.